Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar yang cikgu kasihi. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan kesihatan yang baik sebab kita dah masuk minggu kedua PDPR. Okey, dalam keadaan sihat, kamu boleh belajar, emosi, mental dan juga fizikal yang sejahtera. Okey, baik. Cikgu di unit bimbingan dan kaunseling akan bercakap pada hari ini mengenai kepentingan salah satu bidang utama dalam perkhidmatan kaunseling iaitu kesejahteraan mental murid dan psikososial. Okey, baik. Seperti yang kita semua sedia maklum, dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang, semua orang terkesan. Okey, dan salah satunya dalam sistem pendidikan lah, di mana kamu sekarang menjalani PDPR iaitu belajar di rumah dan guru mengajar secara atas talian dan juga menggunakan kaedah lain lah yang bersesuaian. Okay, ini rutin harian kita semua telah berubah, okay, dan kita panggil sebagai norma baharu. Hendak atau tidak, norma baharu ini perlu kita jalani, perlu kita lalui dia sebab kita tak tahu bila masa pandemik COVID-19 ini akan berakhir. Okay, jadi kita kena bersedia dari segi mental, emosi semualah di dalam menjalani kehidupan seharian, termasuklah anak-anak pelajar, cikgu di rumah sekarang ni. Okay, baik. Jadi bercakap mengenai COVID-19 okay, dan juga kaitannya dengan pengurusan mental murid. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia amat menitik beratkan berkenaan dengan masalah-masalah pelajar lah. Okay, seperti yang kamu semua tahu ya, tidak semua pelajar dapat mengikuti pembelajaran di rumah dengan baik disebabkan oleh perkhidmatan talian, internet dan sebagainya. Selain itu, ada juga pelajar yang menghubungi cikgu berkaitan masalah lain yang dihadapi di rumah. Contohnya seperti ada pelajar yang memaklumkan bahawa keluarganya memerlukan bantuan kewangan, bantuan keperluan harian, ibu bapa terputus sumber pendapatan disebabkan oleh PKP, tidak dapat buka kedai, tidak dapat berniaga dan sebagainya. Okay, ini disebabkan keadaan sekarang ini sedikit sebanyak ia menyebabkan kita punya mental dan emosi ni merasai tekanan, terkesan dan cabaran yang dilalui oleh semua adalah sangat tinggi dan hebat. Jadi di sini peranan unit bimbingan dan kaunseling di mana cikgu akan jelaskan kepada pelajar-pelajar apa itu kesihatan mental. Ini akan diterangkan oleh Cikgu Wafa, okay, dan juga berkenaan dengan kepentingan menguruskan emosi dan mental yang sihat seperti mana saranan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga slogan untuk tahun ini ialah kesihatan terjaga, emosi terpelihara. Ya, hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Okay, saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat insya-Allah. Okay, so seperti mana yang anda semua dah tengok di poster kami, iaitu hari ini kita akan membincangkan mengenai mental health awareness. Okey, apa itu mental health awareness? Ia merupakan satu kempen kesedaran untuk kita war-warkan kepada masyarakat di luar sana mengenai kepentingan menjaga kesihatan mental masing-masing. Tapi di dalam topik pada hari ini, kami akan membincangkan 8 jenis tingkah laku bilazim ataupun 8 jenis masalah kesihatan mental yang sering rakyat Malaysia hadapi. Okey, kalau nak tahu apa itu 8 jenis tu, jomlah kita tengok sampai habis, okey? Penyakit mental ataupun juga lebih dikenali sebagai tingkah laku bilazim, iaitu satu tingkah laku salah adaptasi yang mana dia boleh merosakkan seseorang ataupun persekitarannya. Ia merupakan satu tingkah laku yang tidak diterima dalam masyarakat ataupun orang kata sebagai melanggarlah piawai masyarakat, tidak rasional dan juga sukar diramal. Okey, jadi tingkah laku bilazim yang pertama yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah
depression. Okey. Depression ataupun lebih dikenali sebagai kemurungan dalam bahasa Melayu merupakan salah satu penyakit mental ataupun tingkah laku bilazim yang tidak lagi asing dalam kalangan rakyat di Malaysia lah, kerana ianya bukan sahaja dialami oleh golongan remaja tapi juga dialami oleh orang dewasa, warga emas dan juga tidak ketinggalan adalah kanak-kanak. Okey. Depression ni boleh terjadi banyak sebab, dan dalam jenis depression ni juga kita ada 4 jenis depression, iaitu yang pertama kita ada MDD, yang kedua adalah PDD, yang ketiga adalah maniac depression, yang keempat adalah postpartum depression. Okay, nak tahu apa 4 jenis depression tu? Jom. Sebelum kita nak mengetahui 4 jenis depression yang ada, kita kena faham dululah apa yang dimaksudkan dengan definisi penyakit kemurungan ni. Okey, penyakit kemurungan ataupun depression merupakan sejenis penyakit psikologi yang melibatkan perasaan dalaman seseorang individu. Individu tersebut cenderung untuk berasa sedih, berasa putus harapan, berasa putus asa, berasa kecewa dan juga berasa pesimistik terhadap masa depannya tanpa sebab yang jelas. WHO ataupun World Health Organization, iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia, juga pernah menjelaskan bahawa individu yang mempunyai kemurungan ini mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk membunuh diri ataupun buat self-harm berbanding mereka yang mengalami masalah-masalah psikologi yang lain. Jenis kemurungan yang pertama yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah Major Depression Disorder ataupun lebih dikenali sebagai MDD. Okay, MDD ni adalah satu situasi di mana seseorang individu itu akan hilang minat untuk melakukan apa-apa sahaja dalam tempoh 2 minggu, disusuli dengan 4 ataupun 5 simptom yang sedia ada. Okay, antara simptom-simptom yang akan dialami adalah seperti kesukaran untuk tidur, hilang selera makan, perasaan bersalah yang teramat sangat, cubaan untuk membunuh diri, rasa letih, rasa bersalah dan juga rasa hilang minat untuk melakukan apa-apa. Okay, jenis depression yang kedua adalah Persistent Depression Disorder ataupun juga lebih dikenali sebagai PDD ataupun juga sering dipanggil sebagai dysthymia. Okay, dysthymia ini diambil daripada perkataan Greek yang bermaksud ill humor ataupun bad state of mind, di mana istilah ini sering disalahertikan sehingga menyebabkan peningkatan kematian individu dengan cara membunuh diri. Okey, individu yang mengalami dysthymia ini akan mengalami perasaan sedih yang berterusan selama minima 2 tahun untuk golongan dewasa dan juga 1 tahun untuk kanak-kanak dan remaja. Okey, namun begitu, punca sebenar seseorang itu terkena dysthymia ini masih belum dikenal pasti, tapi jika kita tengok daripada aspek psikososial, sekiranya seseorang individu itu mengalami zaman kanak-kanak yang tidak normal ataupun juga mengalami tekanan hidup yang melampau, juga boleh menyebabkan seseorang itu terkenalah dysthymia ini. Yang ketiga pula adalah maniac depression. Maniac depression ni merujuk kepada mood disorder ataupun mental illness, di mana seseorang individu itu mempunyai rasa teruja yang melampau atau mudahnya rasa obses terhadap sesuatu perkara. Pada mulanya mereka akan rasa mania itu rasa teruja, rasa macam seronok yang melampau, dan apabila berakhir dah kitaran seronok itu, mereka akan jatuh ke dalam keadaan depression ataupun rasa sedih yang berterusan. Manakala jenis depression yang keempat adalah postpartum depression, di mana postpartum depression ni sering dihadapi oleh ibu selepas melahirkan bayi, kepada golongan wanita selepas melahirkan bayi. Kita ada 3 jenis postpartum depression ni, iaitu yang pertama adalah baby blues, yang kedua adalah postpartum depression PPD, dan juga yang ketiga adalah postpartum psychosis. Okay, baby blues ni berlaku apabila ibu itu melahirkan bayi selepas beberapa hari, di mana ibu tersebut akan berasa mood swing, rasa macam hilang mood tiba-tiba sahaja, tapi dia akan bertahan selama beberapa jam ataupun paling lama pun 1 hingga ke 2 minggu sahaja. Manakala postpartum depression akan berlaku selepas beberapa bulan melahirkan bayi tersebut, dan boleh terjadi bukan hanya kepada anak sulung tetapi juga kepada
proses kelahiran yang seterusnya. Manakala yang terakhir adalah postpartum psychosis, iaitu peringkat yang paling serius lah daripada aspek mental yang boleh mempengaruhi ibu yang pertama kali melahirkan. Berlaku kebiasaannya pada 3 bulan awal selepas ibu tersebut melahirkan. Mungkin kerana mereka ni pertama kali melahirkan kan. Menyebabkan mereka ni hilang pegangan pada realiti, rasa mengalami halusinasi seperti mendengar suara-suara, serta delusion ataupun melihat perkara yang bukan realiti lah, nampak benda-benda yang pelik apa semua tu. Faktor berlakunya depression ni boleh terjadi banyak sebab. Antaranya adalah penderaan, penganiayaan, berlakunya kematian, kesempitan hidup, kegagalan dalam pekerjaan, pembelajaran ataupun hubungan, trauma dan tekanan. Jadi tingkah laku bilazim yang kedua adalah OCD. Anda pernah dengar OCD tu apa? Dalam OCD ni kita ada 2 bahagian utama, iaitu yang pertama obsesi dan juga yang kedua adalah kompulsif. Apa yang dimaksudkan dengan obsesi? Obsesi adalah pemikiran, imej ataupun dorongan yang tidak diingini berlaku berulang kali muncul dalam fikiran seseorang individu itu. Manakala kompulsif bermaksud aktiviti yang dilakukan berulang-ulang kali. Kita ada banyak jenis OCD sebenarnya, tapi dalam talk ni kita akan fokuskan kepada 5 jenis OCD sahaja. Yang pertama adalah checking, yang kedua adalah contamination, yang ketiga adalah hoarding, yang keempat adalah rumination, yang kelima adalah symmetry dan orderliness. Apa yang dimaksudkan dengan checking? Checking ni bermaksud seseorang individu itu yang mengalami OCD ni berasa terobses untuk memeriksa sesuatu benda itu berulang-ulang kali. Contohnya, jika seseorang itu ingin keluar daripada rumah, nak pergi ke mana-mana, dia akan cek sama ada pintu tersebut sudah dikunci, sama ada switch-switch sudah ditutup. Tapi berulang-ulang kali. Dia tidak sama seperti kita. Kita mungkin cek benda tu sekali 2 kali je kan. Tapi dia akan cek berulang-ulang kali sebab dia takut perkara buruk akan berlaku. Contohnya, kalaulah terlupa nak tutup switch, and then tiba-tiba balik-balik rumah terbakar. OCD yang kedua adalah contamination. Contamination ni adalah ketakutan terkena penyakit kepada diri sendiri dan juga kepada orang yang disayang. Oleh yang demikian, pesakit yang mengalami OCD jenis contamination ni merupakan seorang yang sangat pembersih, seorang yang sangat perfectionist daripada segi kebersihan lah. Sebab dia takut sekiranya dia tak jaga kebersihan, akan datang penyakit dan juga benda-benda yang tak diingini kepada dirinya dan juga kepada orang yang disayang. OCD yang ketiga pula adalah hoarding. Hoarding adalah mengumpul benda-benda yang tidak berharga, membuatkan seseorang itu mengumpul benda-benda tersebut kerana risau apa-apa akan berlaku sekiranya benda tersebut dibuang. Yang keempat adalah rumination, iaitu membuatkan seseorang pesakit itu memikirkan sesuatu perkara yang tak produktif berulang-ulang kali. Dia fikir benda-benda yang tak penting, dia fikir benda yang tak perlu pun untuk seharian tu, menyebabkan dia punya emosi tu rasa terganggu. Dia rasa macam hilang fokus sebab dia memikirkan benda-benda yang tak produktif secara berulang-ulang kali. Dan juga yang kelima adalah symmetry dan orderliness, membuatkan seseorang pesakit ni fokus untuk mengatur ataupun menyusun sesuatu objek dalam bentuk sejajar, berturut dan simetris. Kita tengok dekat gambar dekat sini, di mana dia menyusun duit-duit, color-color apa semua mengikut warna, mengikut bentuk, mengikut saiz yang dia rasa sampai dia puas hati lah. Tingkah laku bilazim yang ketiga yang akan kita bincangkan dalam talk pada hari ini ialah borderline personality disorder, iaitu BPD. BPD ni merupakan satu keadaan yang dicirikan oleh kesukaran dalam mengendalikan emosi. Dia rasa susah sangat nak jaga emosi dia dan merupakan satu tingkah laku jangka panjang yang tidak normal. Dia rasa macam takut kalau ada orang yang disayang akan tinggalkan dia. Individu ini juga seorang yang sangat sensitif kepada persekitaran. Usaha gigih mereka untuk mengelakkan pengabaian termasuklah membuat tindakan impulsif seperti tingkah laku merosakkan diri ataupun bunuh diri. Sebab dia macam
nak attention daripada orang sekeliling. Jadi jika orang tersebut tidak memberi attention ataupun kasih sayang kepadanya, dia akan buat benda-benda yang tak patutlah. Contohnya dia akan kelar tangan, dia akan buat tindakan-tindakan yang boleh mencederakan diri sendiri. Okay? Pesakit BPD ni juga akan merasa tidak pasti tentang imej diri mereka serta pandangan mereka terhadap orang lain. Dia rasa macam rasa orang lain tak suka dia rasa orang lain tak sayang dia rasa orang lain benci dia. Sebenarnya benda-benda tersebut adalah apa orang kata, andaian mereka sahaja. Okay? Oleh yang demikian, mereka ni akan mengalami emosi negatif yang kuat dan ianya terdedahlah kepada ancaman bahaya, isyarat ataupun percubaan untuk membunuh diri. Okey, tingkah laku bilazim ataupun penyakit mental yang keempat kita akan bincangkan pada hari ini ialah anxiety disorder ataupun kecelaruan keresahan. Okay, kecelaruan keresahan ni adalah keadaan di mana seseorang individu itu mengalami keresahan, rasa ketakutan dan juga kebimbangan yang kronik. Walaupun tak ada benda pun yang berlaku, walaupun tak ada rangsangan yang khusus ataupun benda-benda yang berlaku lah. Okay, ada saja perkara yang mencemaskan hatinya dan hampir setiap peristiwa menjadi sebab timbulnya rasa cemas dan takut dalam diri dia. Okay? Rasa emosi pesakit juga berasa tidak stabil, cepat terganggu, cepat tersinggung dan marah, sering dalam keadaan teruja ataupun rasa keluh kesah, rasa macam takut je kan. Okay, 8 tanda anda mengalami anxiety disorder. Okay, yang pertama adalah bimbang sepanjang masa. Yang kedua adalah sukar untuk tidur. Yang ketiga adalah ketegangan otot. Yang keempat adalah masalah penghadaman yang kronik. Yang kelima adalah nervous breakdown. Yang keenam adalah dia terlalu fokus kepada komen negatif. Yang ketujuh adalah yang sering dialami oleh pesakit-pesakit anxiety disorder adalah panic attack. Okay, panic attack ni adalah berasa susah nak nafas, sakit dada, pening kepala, berpeluh-peluh, rasa menggigil, jantung berdebar, sakit perut dan juga rasa lemah-lemah lah pada badan. Okay? Bukan semua orang yang mengalami anxiety disorder ni akan mengalami panic attack, tapi kebanyakannya lah akan mengalaminya. Tapi boleh berjumpalah dengan doktor untuk mengambil ubat. Dan juga tanda-tanda yang terakhir, iaitu yang ke-8 adalah sukar untuk menjalinkan hubungan. Baiklah, saya akan menerangkan 4 perkara iaitu mood disorder, bipolar disorder, eating disorder dan juga skizofrenia, dan kenapa ia dikaitkan dengan sebagai penyakit psikologi. Jadi kita tengok apakah huraian dan penerangan saya berkaitan dengan 4 tajuk ini. Okey, apa tu mood disorder? Balik pula, mood disorder. Okey, mood disorder ni sebenarnya adalah gangguan hati yang dirasai seseorang yang mempengaruhi emosi mereka. Apabila mempengaruhi emosi mereka, mereka akan bertingkah laku yang abnormal daripada orang lain lah. Sebagai contoh, mereka akan merasa gembira yang sangat ekstrim, sedih yang sangat ekstrim. Okey, sebagai contoh, kalau kita gembira sekadar situ lah. Tapi mereka ni apabila berada di dalam mood disorder, mereka akan merasa gembira yang sangat ekstrim, sedih yang sangat ekstrim dalam jangka masa yang agak panjang. Dan antara mood disorder yang paling popular adalah seperti depression mania, bipolar disorder, skizofrenia dan banyak lagi. Tapi tiga perkara ni ada merupakan antara mood disorder paling popular dah dalam kalangan masyarakat masa kini. Okey, apa tu bipolar? Okey, apa tu bipolar disorder? Bukan dah sebut pun dalam mood disorder. Kenapa perlu keluarkan lagi topik bipolar disorder ni? Kita pernah dengar ke perkataan bipolar disorder, tapi kita tahu tak bipolar disorder ni apa? Mungkinlah setengah orang berfikir bipolar disorder ni adalah penyakit untuk mencederakan orang lain, mencederakan diri sendiri untuk mendapatkan kepuasan diri mereka sendiri, betul tak? Tapi sebenarnya adakah betul statement tu? Okey, baiklah, kali ni kita akan tengok faktor dan type bipolar disorder ni macam mana, apa yang mempengaruhinya. Okey, baiklah, faktor bipolar disorder ni terbagi kepada 3. Yang pertama, faktor biologi. Yang kedua, faktor genetik. Dan yang ketiga adalah faktor psikososial. Okey, type gangguan bipolar disorder ni terbagi kepada 2. Yang pertama, fasa mania ni adalah kegembiraan yang melampau, manakala yang kedua adalah fasa depresi, iaitu kesedihan yang melampau ataupun pemikiran yang sangat negatif terhadap diri seorang dalam jangka masa yang agak panjang. Yang saya akan bicarakan ini adalah tentang
eating disorder. Apa kata eating disorder? Kenapa? Makan pun jadi masalah ke? Makan pun jadi masalah psikologi ke? Ini kita akan bincangkan. Eating disorder merupakan kecelaruan yang terdiri daripada masalah psikologi disebabkan tabiat pemakanan yang abnormal. Macam kalau kita makan, kita kenyang. Bila kita kenyang, kita akan rehat dan akan makan bila lapar balik. Tapi eating disorder ni dia bertentangan dengan lumrah semula jadi. Okey, eating disorder ni terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah anorexia nervosa dan yang kedua adalah bulimia nervosa. Okey, apa perbezaan kedua-dua ni? Okey, saya akan jelaskan di mana. Anorexia nervosa merupakan salah satu kehilangan selera makan dalam berskala besar, di mana mereka yang mengalami anorexia ni akan rela berlapar secara berlebihan, tak nak makan, tak nak minum sebab mereka mengalami gangguan imej badan, di mana mereka melihat imej badan mereka ni sebagai seorang yang sangat gemuk, berisi. Itu menyebabkan mereka takut untuk naik berat badan. Bulimia nervosa ni agak berbeza dengan anorexia kerana bulimia ni kebanyakan orang yang menghadapi bulimia mereka masih lagi kekalkan berat badan dan aktif dalam pemakanan, di mana mereka akan mengamalkan gaya makan yang sangat banyak, akan tetapi mereka akan memuntahkan balik makanan yang telah dimakan untuk mengelakkan berat badan mereka naik, di mana ini akan menyebabkan bigger eating disorder, akan menyebabkan badan mereka akan mula menyusut secara perlahan-lahan dan boleh menyebabkan kematian. Kita pernah dengar kan perkataan skizofrenia ni? Kalau nak tahu, skizofrenia ni sebenarnya dikategorikan dari segi masalah psikologi, iaitu masalah melalui pemikiran, di mana pemikiran mereka ni lebih cenderung ke arah lebih membahayakan orang lain dan diri mereka, mana dia akan mempengaruhi pemikiran, gaya perilaku dan perbuatan mereka. Macam mana saya nak bagi mudah faham lah? Okey, sebagai contoh, kita pernah ke pasar kan, dan kita pernah nampak orang gila yang bergelimpangan kat tepi jalan, berjalan-jalan. Jadi apa tanggapan pertama kita bila kita nampak orang macam tu? Okey, yang pertama, ni setelah kita merasa ingin melindungi diri kita. Dan yang kedua, kita akan merasa bahawa orang yang macam ni kita perlu elakkan kerana mereka boleh mampu mencederakan kita dan membahayakan diri kita. Oleh sebab tu, kita beranggapan bahawa orang ini tak perlu didekati dan menjauhi. Kita perlu menjauhi kontak distance dengan mereka sebab mereka ni boleh membawa bahaya kepada kita. Okey, itu tanggapan kita. Kalau kita nak tahu sebenarnya orang gila ataupun lebih tepat daripada dia, orang siuman yang kita katakan tidak waras ni sebenarnya antara penyakit skizofrenia. Mereka ni menghidap penyakit skizofrenia sebab skizofrenia ni merupakan satu penyakit yang agak kronik jika tidak dirawat dan dibendung sejak awal lagi. Jadi saya harap korang fahamlah apa itu mood disorder, bipolar disorder, eating disorder dan juga skizofrenia yang saya terangkan. Jadi terima kasih kerana sudah mendengar.